Baik, 3 hari lagi sebelum hari mengundi dan pastinya menarik sekali untuk kita menantikan hari pengundian pada 19 November ini kerana pastinya kita akan melihat jutaan pengundi baru yang mana melibatkan lebih 69 juta pengundi umur 18 hingga ke 21 tahun yang akan mengundi buat kali pertama yang akan juga mencorakkan demokrasi negara kita. Pastinya banyak dapat kita lihat galakan-galakan dan juga dorongan daripada pihak-pihak berwajib yang ingin memastikan ramai anak-anak muda ini akan keluar mengundi. Antaranya Kementerian Pengajian Tinggi sebelum ini ada bersetuju untuk memberikan pelepasan selama 5 hari bermula 17 November bermakna esok kepada pelajar untuk pulang tunaikan tanggungjawab masing-masing sebagai pengundi pada PRU ke-15. Dan menurut surat yang bertarikh 21 Oktober lepas itu, tarikh pelepasan bermula daripada 17 esok hinggalah ke 21 November, 5 hari. Dan itu adalah tempoh yang bagi pihak kementerian ia adalah mencukupi buat pelajar untuk membuat perjalanan pergi dan balik daripada lokasi mengundi. Pastinya tak ada alasan lagi untuk kita sebagai anak muda untuk keluar mengundi dan juga antara galakan ataupun tawaran daripada kita sebagai rakyat Malaysia sendiri adalah ada juga peniaga-peniaga yang ingin menawarkan apa yang boleh, contohnya mereka meniaga kopi, mereka menawarkan kopi percuma sekiranya kita menunjukkan bukti yang kita telah keluar mengundi pada hari 19 November nanti. Dan saya ingin bersama dengan Abdul Hadi Cik Awang, wakil Astro Awani di Kedah, katanya hari ini dah ramai mahasiswa yang pulang ke negeri asal masing-masing untuk keluar mengundi dan untuk memastikan perancangan perjalanan mereka berjalan lancar. Dan juga hari ini juga saya ingin bersama dengan Siti Nur Akilah Umar, wakil Astro Awani di Johor, yang ingin berkongsikan apa agaknya promosi-promosi ataupun tawaran daripada peniaga yang ingin memastikan untuk menggalakkan orang untuk keluar mengundi pada 19 November ini. Saya ingin bersama dengan Hadi terlebih dahulu. Hadi, dengar cerita ramai dah yang pulang mengundi, ramai yang dah pulang untuk keluar mengundi pada 19 November ini, pulang ke kampung masing-masing. Mungkin boleh dikongsikan bagaimana agaknya semangat yang dikongsikan oleh mahasiswa ini, Hadi. Okey, terima kasih Faris di studio. Dan untuk jam ini Faris, sebenarnya saya berada di Varsity Mall ataupun V Mall, lebih dikenali sebagai V Mall dalam kalangan mahasiswa-mahasiswa UUM ini. Saya berada di Sintok, UUM Sintok. Dan untuk jam ini sudah pastinya bercakap mengenai dengan kepulangan pelajar-pelajar atau mahasiswa ke kampung halaman masing-masing bagi membuang undi tidak sampai 3 hari lagi, iaitu pada 19 November ini. Dan bercakap mengenai itu, di UM ini saya difahamkan ada juga pelajar yang telah pulang sejak beberapa hari yang lalu, ada juga yang pelajar yang kelas secara atas talian, dan juga ada juga pelajar yang masih kekal di sini untuk menjalani kelas pada esok hari. Dan untuk bercakap secara lanjut mengenai itu, saya dah mendapatkan seorang wakil MPP, dan untuk menceritakan mengenai itu, sila jelaskan nama dan juga bagaimana pergerakan pulang pelajar dari UM ini sendiri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iman Hanafi Faizam, wakil bagi Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Utara Malaysia. Baik, bercakap berkenaan dengan proses kepulangan pelajar bagi PRU kali ini, kita dimaklumkan seperti yang juga dimention sebentar tadi, lebih kurang 300,000 pelajar UUM akan pulang mengundi untuk PRU kali ini bagi sebagai pengundi kali pertama. Jadi kalau saya boleh share proses kepulangan kali ini, saya dimaklumkan sebahagian besar pelajar sudah pun mula bergerak pulang ke kampung halaman bermula daripada semalam. Alhamdulillah, daripada sebahagian besar pensyarah juga memberi kelonggaran. Kelas kuliah dilakukan secara online, jadi sebahagian pelajar telah pun mula bergerak pulang semalam. Dan juga masih ada lagi sebilangan kecil yang akan mula bergerak pada pagi Jumaat, dan kita mengharapkan semua pergerakan ini akan berjalan lancar. Dan juga saya dimaklumkan pergerakan ini sebagainya juga mendapat tajaan daripada beberapa pihak, tajaan pengangkutan dan juga hasil inisiatif daripada beberapa kelab kebajikan, kelab chapter Patriot Negeri. Okay, kalau kita tengok esok kepulangan pelajar tu, kalau kita lihat dari segi mahasiswa ni, kepentingan untuk pelajar itu keluar balik mengundi di kampung halaman masing-masing. Okey, saya berpandangan kenapa mahasiswa ini penting untuk balik mengundi, kerana bagi saya mahasiswa ini di satu posisi yang sangat vulnerable. Makna kata, apa sahaja yang berlaku di dalam politik, apa sahaja yang berlaku di peringkat kerajaan pasti akan memberi impak yang sangat besar kepada mahasiswa. Kalau saya boleh share apa yang berlaku for the past few years, apa yang telah dihadapi oleh mahasiswa sebagai contoh ketika negara kita dilanda wabak COVID-19. Kerajaan yang memerintah pada ketika itu melaksanakan PKP yang kita boleh anggap antara perintah berkurung yang paling lama di dalam dunia. Jadi institusi pendidikan ditutup, universiti ditutup, dan kita terpaksa bergerak ke arah online learning. Itu bukan masalahnya. Masalahnya apabila mahasiswa kita beralih kepada online learning, kat situ kita boleh tengok betapa lemahnya capaian internet kita, bantuan pendidikan pun sangat kurang.
Dan ini menyebabkan mahasiswa-mahasiswa kita sangat tertinggal dalam bidang pendidikan. Tak lupa juga apa yang berlaku baru-baru ini berkaitan dengan isu-isu penginapan. Bila universiti dah buka, pelajar nak balik, tiket penerbangan pun terlalu mahal. Bila dah berada di kampus, penginapan tak ada, makanan di kampus pun terlalu mahal. Jadi ini isu-isu yang sangat memberi kesan kepada mahasiswa. Jadi bagi saya ini masanya untuk mahasiswa kita menentukan kerajaan mana yang mampu menawarkan polisi dan juga solusi bagi masalah ini. Itu yang pertama. Yang keduanya, saya melihatkan mahasiswa ini kita mempunyai hak yang sangat kritikal dalam bidang pendidikan. Polisi-polisi kerajaan ini bukan sahaja penting untuk mahasiswa ketika di dalam fasa pendidikan itu sendiri, tetapi lebih penting ketika selepas bidang pendidikan itu. Sebagai contoh, sekiranya kerajaan itu stabil dan mampu memberi status ekonomi yang sangat stabil, maka ini sudah pasti akan menawarkan peluang pekerjaan yang lebih besar, peluang internship, bantuan-bantuan pendidikan. Dan saya rasa kebanyakan parti-parti politik pun dah mula membentangkan manifesto-manifesto mereka. Jadi mahasiswa dah boleh mula menilai dan memilih parti politik mana yang mampu untuk menawarkan solusi dan juga polisi yang terbaik untuk menjamin pekerjaan itu. Dan yang ketiga mungkin ringkas sahaja, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang bila lagi? Kalau bukan di PRU di mana lagi? Okey, itu tadi betul. Sebenarnya dalam 5 hingga 6 tahun lepas ketika saya menjadi kumpulan mahasiswa ini, memang itu yang nak diungkapkan dalam kertas undi itu. Suara-suara mahasiswa perlu diketengahkan dalam pilihan raya umum. Betul cakap Adik Iman tadi, kalau bukan pada PRU, bila lagi kita nak terjemahkan suara-suara anak muda ini. Dan bersama saya seorang lagi, difahamkan dari Johor Bahru. Boleh perkenalkan nama dan fakulti mana dan bila akan bergerak pulang ke Johor Bahru? Selamat sejahtera semua. Saya Jiran Krishnan daripada Media Teknologi UUM dan saya daripada Johor Bahru, dan kali ini saya akan mengundi dengan menaiki bas daripada Changlun pada 18 akan datang agak-agak pukul 7 PM. Okey, kalau kita tengok pulang tu waktu cuti semester kan, cuti semester tu, boleh cerita sikit macam mana pergerakan bila dah start cuti, ada yang dah balik ke, dekat bilik duduk seorang ke sekarang ni macam mana? Okey, sekarang ini ramai yang telah balik awal kerana terdapat pelepasan daripada UM itu sendiri, dan ramai yang sudah pulang 2 hari lepas macam tu. Dan pada masa sekarang hanya tinggal yang beberapa orang yang ramainya daripada tidak dapat tiket untuk balik ke tempat kampung halamannya. So saya adalah salah satu orang daripada yang tak dapat tiket dan dapat last minute pada 18 hari bulan nanti. So alright, itu. Alright, terima kasih. Dan itu tadi antara yang dinyatakan kumpulan-kumpulan mahasiswa yang ada di UM yang saya sempat temui. Menangkan hari ini cuaca tidak menentu, pagi sekejap hujan, tengah hari panas balik, petang hujan semula, dan itu antara cuaca yang ada di Kedah. Dan sudah pastinya bercakap mengenai mahasiswa tadi, antara saranan mereka juga berharap agar kumpulan-kumpulan mahasiswa yang lain, bukan saja di UM, bahkan di negeri-negeri lain, di universiti-universiti awam, universiti swasta dan pusat pengajian lain dapat pulang untuk pulang mengundi untuk menentukan masa depan mereka masing-masing. Dan sudah pastinya ianya mencapai apa yang disasarkan, iaitu undi 100%, Faris. Mungkin Hadi, kalau ada lagi mahasiswa kita di sebelah Hadi tu, mungkin saya nak tanyakan jugalah kepada mereka, Hadi. Ya, mereka dapat pulang ke kampung, itu adalah satu peluang yang baik. Tapi mungkin apa yang membelengui anak-anak muda ni, sebenarnya mereka mungkin tak tahu lagi siapa nak undi siapa, dan juga parti mana yang mereka nak undi. Mungkin Hadi boleh tanyakan juga kepada mereka, bagaimana penilaian mereka itu dibuat untuk pastikan mereka membuat pilihan yang betul untuk PRU ke-15 ini nanti, Hadi. Okey Faris, bercakap mengenai itu, sudah pastinya bersama saya ketika ini, kalau Faris minta, saya akan bagi je Faris. Okey, untuk bersama ketika ini seorang lagi mahasiswa nak bertanyakan mengenai kriteria yang perlu ada pada seorang pemimpin yang mungkin jadi pilihan adik untuk menentukan siapa yang akan dipilih pada PRU 15 nanti. Okey, baiklah, terima kasih. Mungkin bercerita mengenai kriteria pemimpin, kita perlulah pilih pemimpin yang menjalankan tanggungjawab dia. Amanah yang diberikan itu sudah pasti untuk menjaga kesejahteraan masyarakat itulah. Tumpuan kepada pengundi muda pula, adik. Macam mana? Nak macam mana pemimpin yang fokus pada pengundi muda ke macam mana ke? Untuk mengatakan berfokus kepada pengundi muda sahaja, bukanlah kepada pengundi muda sahaja, tetapi secara keseluruhannya menjaga kemaslahatan masyarakat secara keseluruhannya.
boleh buat kata orang boleh memberi rahmat kepada sekalian alam lah, rahmatan di alamin lah. Ya, betul. Betul. Alright. Itu Faris antara ciri-ciri ataupun kriteria. Dan tadi juga Faris nak tanya pasal kriteria ni, sebelum datang sini saya ada jumpa beberapa orang pakcik di kampung dan mereka juga menyatakan bahawa kriteria ni bukan saja dapat fokus pada satu-satu kumpulan seperti adik itu cakap tadi, tapi memberi keseluruhan impak kepada setiap kumpulan masyarakat. Meskipun kita tahu PRU15 kali ini penentunya adalah kumpulan golongan muda ini, golongan kali pertama mengundi umur 18 tahun, umur 18 hingga 28 itu memang agak ramai mendominasi peratusan orang yang mengundi ataupun peratusan pengundi di Malaysia ini, dan mereka menentukan masa hadapan siapa gabungan, siapa parti yang akan memerintah Malaysia dalam tempoh 5 tahun akan datang, Faris. Baik, itu dia semangat yang ditonjolkan oleh mahasiswa di Kedah yang akan pulang ke kampung masing-masing untuk keluar mengundi pada 19 November ini. Terima kasih Abdul Hadi Cik Awang, Wakil Esrauni di Kedah yang berkongsikan bagaimana juga keterujaan mereka dan juga kehangatan menjelang hari pilihan raya 19 November ini, dan juga kita dapat lihat semangat yang ditonjolkan oleh anak-anak muda ini pastinya akan menentukan bagaimana nasib kerajaan kita selepas ini, bagaimana negara kita akan menuju ke hala tuju yang lebih baik selepas ini. Dan kita, itu tadi cerita di Kedah, saya ingin beralih ke Johor pula bagi melihat satu cerita menarik juga yang mana salah seorang peniaga ataupun peniaga nasi Arab akan mengedarkan nasi Arab percuma bagi sesiapa yang mengundi di Pasir Gudang pada 19 November ini. Untuk berkongsi cerita ini dengan lebih lanjut, kita ingin bersama dengan Siti Nur Akila Omar, Wakil Esro Auni di Johor. Akila, mungkin boleh kongsikan apa lagi tawaran yang dikongsikan daripada peniaga itu, Akila? Okey, Faiz, saya sebenarnya sempat berbual Cik pengusaha restoran nasi Arab Al-Hanin ini di Taman Rinting, yang mana beliau menimbulkan inisiatif yang baik supaya anak muda ataupun orang ramai keluar mengundi. Baginya 200 tag itu adalah berkongsi rezeki kepada pengundi-pengundi, yang mana syaratnya mudah, cuma tunjukkan jari yang telah disuruh dakwat dan mereka akan mendapat sebungkus nasi Arab lauk ayam. Dan kalau kita tengok kapasiti nasi Arab itu sendiri agak banyak, boleh makan hingga 2 atau 3 orang, Faris. Dan satu lagi inisiatif yang dibuat oleh Encik Zul Rahim ini adalah 15% mereka yang makan nasi Arab di kedainya di restoran Al-Hanin Taman Rinting akan menerima ataupun dia menawarkan 15% diskaun untuk mereka yang makan di dalam restorannya sendiri, Faris. Dan Akila, kalau kita lihat jugalah itu antara galakan ataupun sokonganlah untuk kita sebagai rakyat Malaysia untuk keluar mengundi dan sebagainya. Dari sudut pandangan Akila sendiri di Johor, bagaimana agaknya sokongan ataupun daripada rakyat-rakyat sendiri dan juga parti-parti politik yang bertanding, apa agaknya langkah-langkah yang untuk bagi memastikan anak-anak muda ni lagi excited untuk keluar mengundi, Akila? Ya, sorry. Sebenarnya inisiatif Encik Zul Rahim tu ia salah satu peniaga yang berada di Pasir Gudang, dan dia sendiri bercakap kepada saya bahawa selain daripada untuk membawa orang keluar, dia juga ingin membawa atau menarik minat supaya golongan-golongan muda ini untuk keluar mengundi. Dan Faris, kita boleh dengar apa sendiri kata Encik Zul Rahim untuk tawaran-tawaran ini, Faris. Okey, saya apa yang saya buat sebagai usaha kecil saya akan memberikan sebungkus nasi mandi percuma, nasi lauk ayam mandi percuma ini sebanyak 200 bungkus kepada semua para pengundi yang telah mengundi dan datang ke sini dengan hanya menunjukkan kepada saya jari anda yang telah dicelup dengan jakwat setelah mengundi itulah. Jadi silakan datang. Itu bagi yang nak bungkus lah, tapau. Kepada anda yang ingin makan di sini, dine in pun boleh. Kami buka macam biasa hari Sabtu ni, insya-Allah taala. Untuk anda yang telah mengundi, datang ke sini untuk bungkus ataupun tapau atau makan di sini secara dine in, dan saya beri yang nak makan dine in dekat sini saya berikan diskaun sebanyak 15% pada setiap anda yang makan di sini. Dan percuma sebungkus nasi Arab mandi Al-Hanin, nasi lauk ayam kepada anda yang datang, yang mungkin nak cepat untuk bungkus sajalah, insya-Allah.
Baik, itu dia antara kehangatan untuk kita keluar mengundi 5 tahun sekali tanggungjawab mengundi, dan juga kita dapat juga menikmati nasi Arab percuma 200 terhad di Pasir Gudang. Baik Akilah, itu antara inisiatif yang dilakukan oleh peniaga-peniaga di Johor. Kita tadi dah bersama dengan Hadi untuk melihat bagaimana kehangatan ataupun bagaimana agaknya pergerakan orang di Kedah itu sendiri. Dah ramai yang pulang ke kampung dan juga ada yang balik ke Kedah itu sendiri untuk pastikan mereka jalankan tanggungjawab mereka pada 19 November ini. Dan di Johor pula bagaimana agaknya kehangatan itu sendiri, Akilah? Di Johor tadi kita telah melaporkan bahawa ada Johor negeri Johor atas persetujuan Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar, dia memperkenankan bahawa cuti ganti bagi Jumaat ini iaitu 18 November dialih kepada hari Ahad. Bermakna Johor memang hari Jumaat dan Sabtu masih cuti, tetapi hari Ahad digantikan dengan hari Jumaat. Jadi orang Johor keseluruhannya cuti 3 hari untuk mengundi ini, dan ia menggalakkan supaya lebih ramai lagi masyarakat di luar daerah dan di luar negeri daripada Johor untuk pulang ke negeri masing-masing, ke pusat mengundi untuk membuat pilihan untuk masa depan Malaysia sendiri, Faris. Baik, itu antara perkongsian daripada Johor. Kita melihat banyak sebenarnya dorongan dan juga semangat yang dikongsikan oleh rakyat-rakyat Malaysia ini sebenarnya untuk keluar mengundi. Tidak kiralah daripada lapisan masyarakat dan juga daripada pihak-pihak parti politik untuk memastikan ramai untuk keluar mengundi. Kita ingin memastikan undi mencapai peratusan 100% pada 19 November ini. Bagaimana agaknya proses untuk keluar mengundi? Kita saksikan VT yang dikongsikan selepas ini, dan terima kasih diucapkan Siti Nur Akilah Umar, Wakil Esra di Johor, dan juga Hadi yang berkongsikan bagaimana kita boleh jangkakan menjelang PRU ke-15 ini nanti. Saya kira itu sahaja untuk segmen Malaysia Memilih jam ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.